Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercawang Sang Hao. Ada kuat no. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat pimpinan, rakan-rakan yang hadir pada malam ini dan yang mendengar di luar. Saya sebenarnya berat nak datang kat Seberang Jaya. Satu, sebab korang ada dosa besar dengan orang Selangor, orang Seberang Jaya. Korang hantar Afif pergi kat Selangor. Gila. Sampai bila-bila kita orang di Selangor tak boleh maafkan. Satu lagi ni sebab ni musim dekat pilihan raya ni, dia dah dekat-dekat dengan tarikh pengumuman calon. Jadi letih lah memang semua orang datang tanya pasal calon lah kan. Jadi kepada yang bakal-bakal YB, yang dah hantar nama, kita dah sampai ke peringkat akhir. Nama itu telah dihantar dan diangkat kepada Datuk Seri Anwar. InsyaAllah keadilan akan mengumumkan calon dalam masa beberapa hari daripada sekarang. Jadi tak payah bimbang. Nasihat saya kepada kawan-kawan yang berhajat ataupun menawarkan diri untuk jadi calon, yang ini semua Allah dah tetapkan. Ada peluang, kalau menang pun seksa, kalah tak kalah semua, sebab saudara-saudari yang kalah ataupun yang tak terpilih menjadi calon paling kurang ada masa dengan anak beranak kat rumah. Sebab jadi wakil rakyat ni bukan tugas yang mudah. Dulu lain lah. Sekarang ni sekarang ini kalaulah ikut Sanusi lah, senang. Dia nak KL, dia nak ambil KL, dia boleh ambil KL masuk Kedah. Dia nak Penang, dia boleh ambil Penang masuk Kedah lah. Saya nak minta, nak ambil Penang dengan Kedah masuk Selangor, suruh dekat sikit. Sebab seksa tau, habis kerja pukul 6, 7, ambil kapal terbang, datang kempen, 2-3 tempat, ambil kapal terbang balik ataupun bawa kereta balik, esok masuk pejabat, lepas tu petang tu ulang balik. 3 minggu lagi lunyai lah. Bila nak habis pilihan raya ni pun tak tentu ni. Tapi saudara-saudari, kita ada tugas yang besar. Saya tak tahu orang lain lah. Kalau dalam pilihan raya orang masuk dan berkempen, saya pun kadang-kadang tak faham kenapa orang nak jadi wakil rakyat. Ni sebab ramai yang nak duduk wakil rakyat kat depan ni kan. Tapi ada satu perkara sahaja yang insya-Allah ada hikmah dan juga ada manfaat dia kalau jadi wakil rakyat. Bukan soal gaji, bukan soal kedudukan. Tambah zaman sekarang ni jadi wakil rakyat kena maki tiap-tiap hari je. Kan? Dia soal peluang untuk kita berbakti. Sebab jasa dan usaha itu walaupun mungkin tidak berbaloi dengan masa yang kita korbankan, dengan gaji sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan sektor swasta, gaji sektor swasta lagi mahal daripada wakil rakyat sekarang contohnya. Tapi ada satu peluang untuk kita berjasa, kerana jasa itulah pelaburan kita di masa akan datang insya-Allah, terutamanya bila masuk kubur. Sebab saya pernah merasa untuk cuba berjasa, buat kerja, tetapi bukan kerajaan sebagai pembangkang. Termasuklah, ini nak masuk, dia kona pusing, dia mesti masuk soal Sanusi juga. Sebab Sanusi sekarang ni jejaka Malaya yang paling glamour. Saya hari ni baca, Allahu Akbar, ada orang cuba samakan Sanusi kena tahan tak masuk lokap pun. Kena tahan, kemudian kena dakwa je di mahkamah, tapi telah disamakan dengan Anwar Ibrahim masa tahun 98 dulu. Kau gila ke apa?
Kecuali lah ada orang sepak terajang Sanusi ke, faham lah tak? Tapi dulu, masa pembangkang dulu, daripada saya sebelum jadi wakil rakyat, kemudian jadi wakil rakyat, kemudian tak jadi wakil rakyat balik, bila kita nak bawa suara dan kita nak bawa kebenaran, nak sampaikan kepada masyarakat, selalunya memang kita berdepan dengan macam-macam cubaan. Saya 14 kali, 14 kes di mahkamah. Berapa kali masuk lock up tu aku tak kira dah. Keluar masuk. Ada yang 2 hari, ada 3 hari. Paling lama saya ingat 5 hari saya di dalam lock up. Segala jenis benda. Ini nasihat kepada Sanusi. No? Semalam dia bernasib baik sebab dia kena tahan, kemudian tak masuk lock up, terus kena dakwa. Kalau dia tak jaga mulut, kena tahan sekali lagi. Kalau dia kena masuk lock up, saya boleh kongsi pengalaman sikit lah. Jangan mandi. Sebab mandi kat situ kau kena bogel. Tak suka lah kan. Jadi saya kalau bab masuk lock up ni 4-5 hari tidur semua tu tak ada masalah. Sebab tak ada telefon, kita pun gemuk, tak boleh makan, kurus sikit. Cuma bab mandi ada masalah. Baik. Saya sebut yang itu kerana politik kita dan juga pertandingan tawar-menawar kepada rakyat ini di antara kerajaan perpaduan di satu pihak dengan Perikatan Nasional ini, dia dah jadi makin gila. Dia dah menyimpang jauh daripada perkara yang waras dari sedari. Saya ambil contoh Sanusi hari ini. Dia kena tahan pukul 3 pagi. Kemudian dia kena dakwa. Jadi kecoh pasal Kerajaan Perpaduan, Pakatan, Barisan Nasional dan rakan-rakan kita dalam Kerajaan Perpaduan ni takut dekat Sanusi sampai tangkap dia dan dakwa dia. Kau gila ke apa? Sanusi itu Maharaja lawak kita. Lagi lama dia ada berkempen, lagi banyak undi kita dapat, insya-Allah. Dia tak nak mengaku bahawa dia mulut celupa. Dia ahli politik ni, saya faham lah, saya dah terpentas ceramah ni daripada umur 21, 22, daripada zaman dulu lagi dah. Dia ada bahaya duduk pentas ceramah ni. Sebab bila duduk pentas ceramah ni, dia tak banyak beza dengan orang boxing dalam boxing ring, dalam gelanggang. Saya masa zaman di luar politik 4-5 tahun lepas, saya ada masa sikit, jadi saya belajar kickboxing. Setiap minggu pergi kickboxing. Ya tak? Kalau duduk dalam gelanggang boxing, memanglah tumbuk orang sedap, pukul orang sedap. Tambah pula kalau ada keliling kat bawah tu penyokong-penyokong macam walaun. Buatlah apa dia sokong, ya bagus. Lagi main kotor, lagi sepak, lagi jahat dalam gelanggang boxing, lagi kuat dia tepuk. Dia sama, saya ingat Sanusi ni dia dah dapat penyakit tu sikit. Bila dia duduk atas pentas, lagi celupa mulut dia, dia tengok geng-geng walaun semua ni suka, dia rasa dia lagi hebat. Masalah dia, celupa tu biar bertempat lah. Dulu kau celupa pasal gigi aku tak kisahlah. Kau suka lah. Komen pasal gigi saya, tak kisahlah. Saya jumpa dia, saya tunjuk gigi. Gigi siapa lagi cantik? Dia macam Lepas tu dia komen, dia nak kata Menteri Besar Selangor Amir tak cukup inci. Tak apalah, memang Amir tak tinggi mana pun, jadi tak ada isu. Tapi kau naik share hebat sangat bila mula komen tentang Susur Galuh Sultan, komen tentang yang mempersoal dan memperlekehkan bukan soal keputusan Sultan semata-mata. Dia sebenarnya mempersoalkan institusi raja dalam konteks perlembagaan negara. Jadi kalau contohnya saya yang cakap macam tu, mampu dah aku lama lah. Kalau saya yang kata macam itu, PAS ni dah minta keluar beratus-ratus ribu bergerak atas jalan dah pun. Saya memang kena lagi masuk gua, dah takut aku nak keluar. Ini bila dia sebut
Dan yang dia sebut itu ialah perkara yang sensitif. Bukan saja kurang hajar, bukan saja biadab, tetapi meletakkan satu petanda yang tak baik dan teladan. Kalau teladan ni benda baik. Benda yang tak baik untuk teladan, bahasa Melayu panggil apa? Tengok semua tak tahu. Saya pun tak tahu. Dia menunjukkan teladan yang tak baik kepada yang muda-muda. Kalau yang pimpinan, menteri besar boleh pelekehkan sultan, kau ni gila ke apa Sanusi? Kau nak pergi menang negeri Selangor, kau masuk negeri Selangor. Kesianlah Azmin, gigit jari sekarang. Habislah aku cita-cita aku nak jadi menteri besar. Jangan terkejut Afif nak bertanding balik kat Sabang Jaya lepas ni. Sebab masuk negeri orang, hormat, ketuk pintu, cakap baik-baik, nak bertembung politik tak ada masalah. Tapi bila kamu biadab, dan dalam soal dia tu, dia biadab dia tu ialah sampai menyentuh soal perlembagaan negara. Bila kamu tanya dan perlekehkan tentang fungsi dan kewibawaan institusi raja dalam menentukan pimpinan negara, itu soal sensitif Melayu pun ada, soal sensitif Islam pun ada, soal melanggar perlembagaan pun ada. Jadi tak ada kena-mengena dengan kerajaan ke, Perdana Menteri ke, soal arah ke. Masalahnya kamu langgar undang-undang yang jelas. Jadi saya tak boleh bercakap bagi pihak polis. Saya pun tak tahu apa jadi. Saya duk sibuk berceramah. Cuma saya nak beritahu begini. Kalaulah saudara-saudari, adik kakak yang duk dengar kat luar ni, yang duk kesian, Allah kesiannya Sanusi, hero-nya Sanusi. Saya nak tanya satu benda. Kalau undang-undang itu dilanggar dengan jelas dan kita bertanggungjawab menjaga kedaulatan undang-undang dan menguatkuasakan undang-undang. Kalau orang yang besar macam menteri besar hanya sebab dia rasa dia popular, dia boleh langgar undang-undang macam tu. Kalau tak diambil tindakan, akhirnya undang-undang jadi macam mana? Cuma saya nak nasihat kepada Sanusi. Saya faham dia jadi macam itu sebab dia rasa hebat dan dia nak jadi hebat. Betul. Nak jadi hero, boleh macam itu. Langgar sana, kacau sini, tak ada masalah. Tapi kena bersedia untuk terima akibatnya. Saya dulu lain. Aku kena 14 kes, berpuluh kali masuk lokap, turun naik sampai 12-13 tahun, turun naik mahkamah. Dia bukan soal celupa dengan raja. Dia bukan soal langgar undang-undang nak jadi hero. Saya masuk lokap dulu, masuk mahkamah kena charge sebab mempertahankan wang rakyat. Dia lain. Sebab itu bila saya masuk lokap, kawan-kawan abang polis pun baik, boleh sembang. Saya siap boleh bagi ceramah lagi dalam balai polis. Saya ingat bila banyak kali sangat dah saya duk keluar masuk lokap, polis tahu kesian saya, masalah saya hanya mandi saja. Saya tak nak mandi dalam lokap. Akhirnya yang kes-kes akhir-akhir yang 1MDB tu, saya ingat lagi, polis, abang-abang polis, terima kasih yang dekat IPD Dangwangi, yang dekat lokap Bersepadu Jinjang, dia orang semua susun. Pagi-pagi dia bawa saya, dia tengok tak ada orang, dia kunci bilik air, dia suruh saya mandi dekat bilik air di IPD. Sebabnya kalau kita masuk lokap, kita kena charge atas perkara yang betul, iaitu contohnya mempertahankan wang rakyat, melawan geng-geng yang curi duit rakyat, mendedahkan korupsi. Dan fahamlah polis pun kesian. Ni kamu kurang hajar, biadab. Hanya sebab kamu rasa kamu popular, maka kamu rasa kamu boleh perlekeh semua orang. Habis dia pelekeh, saudara-saudari. Percayalah satu hari nanti, watak macam Sanusi, kalau dia mula bergaduh dengan Bersatu, lunyai nanti Muhyiddin kena lanyak dengan dia. Habis dia kutuk kiri kanan.
Kalau dalam PAS pun, kalau satu hari nanti dia rasa dia nak naik, dia bergaduh sesama dia, siaplah yang dalam PAS itu. Sebab orang macam ini, dia tak ada tawaduk. Dia tak ada rasa rendah diri. Dia rasa dia hero. Sebab dia rasa dia juara TikTok. Jadi sebab itu dalam pilihan raya kali ini, dan ini cukup penting untuk yang muda-muda ni. Zaman kami, saya tak adalah tua, tapi adalah faham lah, dah tua sikit lah kan, banding dengan yang muda-muda. Zaman kami, bila sekarang orang beritahu Sanusi kena tangkap macam Anwar Ibrahim dulu. Zaman kami, dulu saya umur 21 tahun masa Datuk Seri Anwar kena tangkap. Isunya cukup lain. Pertembungan pada hari itu bukan soal nak jadi kerajaan. Sebahagian besar daripada kami yang sekarang ini dah tua 25 tahun dalam parti ialah anak muda yang langsung tak kenal politik. Kebanyakan daripada kami adalah profesional. Tapi kami tahu bahawa yang dibuat itu akan merosakkan institusi negara. Kesan dia kepada rakyat jangka panjang teruk. Dia merosakkan ekonomi negara. Sebab itu kami masuk politik dan kami lawan. Yang muda-muda sekarang ini, dia duk tepuk, dia jadi walaun keliling gelanggang boxing suruh. Hanya semata-mata sebab dia rasa PAS, PN sekarang ni boleh ambil alih semua 6 negeri dalam pilihan raya kali ini. Sebab itu, kepada yang muda yang dengar, masuk pilihan raya bukan soal gah kita. Saya ingat masa saya muda dulu, orang tanya, masa tu saya kerja di London. Tak ada kena-mengena lah, tak payahlah ambil tahu pasal politik dekat Malaysia. Orang tanya saya, kenapa kau buang masa dalam keadilan? Parti ni confirm takkan menang lah. Sebab orang Malaysia tidak bersedia pada ketika itu untuk menerima parti pelbagai kaum. Masa tu saya kat London lagi, tahun 98, 99, 2000. Saya kata, tak ada daripada kami yang bercita-cita nak jadi wakil rakyat ini. Ini sumbangan kecil kami kepada perjuangan, sebab perjuangan itu akan disambung oleh yang lain-lain. Kami tak heran masa itu, masa kami muda dalam politik, masa gelombang reformasi, dia semua soal masa depan rakyat, masa depan negara, soal macam mana kita nak mempersiapkan negara dan generasi akan datang supaya mereka boleh berdiri atas kaki sendiri. Sekarang lain yang muda-muda. Saya tak salahkan yang muda-muda. Saya salahkan Sanusi dengan yang tua-tua. Kerana korang gelak aku sebut Sanusi. Orang tengah nak marah kat Sanusi ni. Sebab bila dia gairah sangat nak jadi hebat ini, memanglah mudah untuk kita mengabui mata yang muda-muda. Dan benda yang paling mudah sekali untuk jadi popular sebagai ahli politik Melayu ialah bermain soal agama, soal perkauman dan juga soal raja. Cuma mana Sanusi dengan PAS Bersatu nak letak muka? Dulu kamu maki Pakatan Harapan, kamu maki PKR, kata tak hormat raja, tak hormat institusi Melayu. Tak ada seorang pun daripada kami yang kena tangkap sebab hina raja, saudara-saudari. Macam mana pun kita ada pandangan yang lain, kita tahu batas dia. Kita faham institusi raja ada peranan dalam masyarakat kita. Mari Sanusi, hanya kerana dia nak tunjuk hebat dia, dan cara dia tunjuk hebat ialah dengan ludah kepada orang lain. Sebab itu saya nak nasihat kepada kawan-kawan yang nak jadi wakil rakyat semua ni. Kamu nak jadi hebat, itu hal kamu. Kamu nak popular dengan rakyat, silakan. Tapi kamu jadi hebat, popular, disanjung atas hasil kerja kamu dan sumbangan. Bukan dengan ludah dan pijak orang lain, saudara-saudari. Jangan ikut gaya Sanusi. Sebab itu, kalau tengok sekarang ni, saya faham kenapa dalam kempen kali ini, dia tak timbul ni soal pentadbiran, soal dasar, soal rancangan, soal macam mana nak membangunkan dan membantu rakyat. Tak timbul. Dia timbul soal perkauman sebab apa?
Sebab dia tak ada benda lain nak cerita yang nak tunjukkan dia lagi hebat. Jadi cara dia nak jadi hebat, dia ludah dan lanyak online. Sebabnya, macam mana nak banding Kelantan dengan Selangor? Saya stay. Macam mana nak banding Kedah dengan Pulau Pinang? Sebab itu saya tengok dalam 2-3 hari yang lepas, ceramah Perikatan Nasional di Selangor. Yang bagi ceramah itu ialah Datuk Saifuddin Abdullah. Saifuddin Dollah kita bagi. Dia memang ialah salah seorang daripada pemegang rekod katak paling hebat dalam politik Malaysia. Minta-minta janganlah cuba nak masuk PKR balik. Jadi dia beritahu kepada orang Selangor. Dia beritahu ceramah kepada Jentera Perikatan Nasional Selangor. Dia kata Selangor mesti berubah dan pilih Perikatan Nasional kerana Selangor ini terkebelakang. Selangor ini tidak hebat dan dengan memilih Perikatan Nasional, Perikatan Nasional akan jadikan Selangor super state. Negeri super ni dalam bahasa Melayu datang apa no? Negeri hebat lah kira, super state lah. Saya masa tu tengah buat kerja semua kan. Nasib baik lah bukan satu pentas dengan saya macam Sanusi hari tu. Kau tak aku dah jawab dah. Yang kau nak tunggu ambil alih Selangor nak buat jadi super state tu buat apa? Kan kamu dah ada 3 negeri. Ada Kedah, ada Kelantan, ada Terengganu. Kelantan kamu dah jaga 33 tahun. Terengganu hasil minyak segala-galanya yang kerajaan persekutuan dah bangunkan kamu boleh kutip cukai. Kedah, pembangunan di selatan Kedah ni hasil daripada pelaburan kerajaan persekutuan kamu kutip cukai. Kalau kamu nak tunjuk bukti kehebatan, tak payahlah nak tunggu ambil alih Selangor. Kan dah ada 3 negeri tu. Tunjukkanlah, bandingkanlah dan gunakanlah macam mana kamu dah tukar 3 negeri yang kamu jaga tu jadi super state. Bukankah lebih mudah untuk yakinkan rakyat bahawa memilih Perikatan Nasional itu lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan? Kalau saya mudah ya. Kan senang jadi Pakatan Harapan. Kita kempen, kita beritahu kepada orang. Tengok orang di Selangor. Saudara-saudari. Sumbangan pertumbuhan ekonomi paling tinggi kepada negara. 25%. Tengok Selangor. Gaji purata paling tinggi di Malaysia. Tengok Pulau Pinang. Tempat perindustrian. Orang daripada Kedah, Perak. Semua pergi kerja kat Pulau Pinang. Tengok Negeri Sembilan. Walaupun negeri kecil, tak dapat peruntukan tinggi macam Kelantan, Terengganu. Tapi hasil dan juga kesejahteraan rakyat, pendapatan rakyat jauh lagi baik daripada Kelantan, Terengganu, Kedah yang dapat peruntukan lagi banyak. Kan mudah kerja kita. Tengok Selangor. Walaupun ada kampung, ada desa, ada bandar, tapi berjaya ditadbir dan terus berkembang. Walaupun bukan semua Selangor tu sebenarnya bandar macam yang disebut. Bayangkan kita nak jadi Sanusi ni, kempen ni dia nak tunjuk hebat dia. Sebab dia yakin dia akan terus jadi Menteri Besar dan kekal di Kedah. Lani ni dia nak yakinkan orang Selangor. Kalau saya lah jadi Sanusi, kalau betul-betul hebat dia jadi Menteri Besar di Kedah, mudah je. Kita boleh kata, ataupun di Kelantan, kalau betul PAS, Perikatan Nasional betul-betul hebat mentadbir negeri Kelantan, kalau saya lah jadi Menteri Besar Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, saya pergi kat Selangor, kat Pulau Pinang, saya kempen mudahnya. Abang kakak tak payah dengar panjang-panjang, ambil masa 2 bulan, abang kakak pergi duduk di Kelantan. Rasa sendiri duduk di Kelantan. Pindah daripada Selangor, pergi duduk di Kelantan. Sebab jamin, lepas tu abang kakak, lepas tu tak nak dah minum kopi seumur hidup. Tiap-tiap hari. Percuma. Ataupun, kalau Kedah, boleh beritahu kat orang Negeri, tak payahlah duduk Negeri. Pergi duduk dekat utara Kedah. Tanam sawah dekat Kedah. Tengok macam mana kayanya boleh jadi pesawah di Kedah. Kan mudah berkempen macam tu. Masalahnya dia sendiri pun tahu rekod pentadbiran dia memang tak boleh nak dibandingkan.
Kelantan, Terengganu, Kedah masih lagi negeri yang dikira antara negeri paling miskin di Malaysia. Nak kata tak bagi peruntukan, dah bagi. Nak kata tak ada hasil, Terengganu ada hasil minyak yang banyak. Kalaupun dia nak bergaduh kononnya, tapi hasil minyak tak bagi kat kami. Saudara-saudari, bila Kerajaan Persekutuan dan Petronas bina kilang, bina loji, bina segala kelengkapan, yang kutip hasil cukai itu ialah kerajaan negeri. Kalau di Kulim High-Tech, bila Kerajaan Persekutuan buka untuk buat industri-industri moden, yang kaya dan kutip hasil tu ialah kerajaan negeri. Premium tanah pun kerajaan negeri ambil, cukai tanah pun kerajaan negeri ambil, cukai pintu pun kerajaan negeri ambil. Apa lagi yang tak cukupnya? Tapi kenapa sampai sekarang Kedah masih lagi negeri yang miskin, Kelantan masih lagi negeri yang miskin, Terengganu masih lagi negeri yang miskin. Dan dalam rekod macam ini, sebab tu saya kata gila lah besar kepala dia orang ni. Kalau saya muhasabah, saya bagi contoh lah. Saya timbalan Presiden PKR, saya Menteri Ekonomi. Saya boleh je buat gila, kata aku nak bertanding jugalah adun. Kod-kod saya nak jadi Menteri Besar jugalah. Saya daripada dulu bila orang tanya, YB tak berminat ke untuk jadi Menteri Besar ke, untuk jadi adun ke? Saya kata gila, kerja aku dah banyak gila dah. Yang saya ada ni pun tak terbuat. Sebelum saya nak fikir benda-benda lain tu, yang saya ada ni pun beban tu dah banyak, kena buat kerja yang ini dulu daripada kita pergi cari masalah yang lain. Benda itu tak ada dalam kepala pimpinan Menteri Besar yang Perikatan Nasional semua ni. Yang negeri kamu ada tu pun banyak masalah. Selesai masalah yang itu dulu. Tapi masalahnya, dia rasa dia hebat. Sebab itu kalau saya sembang, saya dedah, saya tanya pasal Sanusi, bukanlah sebab Sanusi ni hebat, saudara-saudari. Sanusi perasan hebat. Dan sebab itu untuk yang muda-muda yang dengar, mereka perlu tahu, tak susah pun nak tunjukkan yang Sanusi ni perasan hebat. Dan dia perasan hebat itu adalah untuk tutup kelemahan pentadbiran mereka. Saya bagi contoh bila dia duduk sepentas dengan saya, depan semua pegawai kerajaan Kedah dan Persekutuan ni. Awal-awal dia juga yang cari pasal. Masa aku bagi ucapan awal-awal tu, saya tak sentuh dia langsung. Saya cerita pasal perancangan ekonomi, gini-gini tak. Oi, mari zaman dia, sikit pun nak tunjuk dia celupa. Dia nak juga selit. Kononnya, kita di Kerajaan Persekutuan ni tak faham ketinggian akal dia nak buat lapangan terbang Kulim untuk kargo. Tu yang dia duk kata, orang kata kargo. Tak faham. Dah berapa ratus kali beritahu. Aku tengok je, aku gila betul lah dia ni. Lepas tu bila saya jawab, atas pentas tu saya tak sempat nak tanya dia semua. Kan malu dia, tak baik kita aibkan tuan rumah atas pentas dia sendiri dah. Untuk adik-adik yang duk tanya lah ni, sebab saya bimbang kadang-kadang duk tengok TikTok ni. Sebab yang muda-muda yang duk taksub sangat ni, kamu ni tak ada otak ke? Orang dah tunjuk, orang dah tanya, dia tak nak dengar. Jawapan dia apa dia? Pertama, jawapan dia, ini Kerajaan Persekutuan nak sekat sebab idea bagus MB Kedah ini bawa kemajuan, tapi dah hantar 3 surat tapi tak jawab-jawab. Okey, itu nanti aku jawab. Yang kedua, tak faham, ini sebenarnya kami nak buat lapangan terbang kargo, bukan lapangan terbang penumpang. Jadi kononnya lah kepala otak dia, buat lapangan terbang kargo tu bagus berbanding dengan penumpang. Ini saya nak masuk ni, nak tanya ni tak. Ini kalau ada Sanusi aku tanya ni. Pertama, saudara-saudari, sama juga dengan soal Sanusi kena tangkap pukul 3 pagi. Masalah Sanusi, dia tak cerita benda yang sepenuhnya. Dia cerita ambil sekerat-sekerat yang dia nak orang tahu supaya mempengaruhi emosi orang.
Dia tak beritahu, contohnya yang pagi tadi, dia kena tangkap pukul 3 pagi kalau mengikut jawapan daripada Ketua Polis Negara. Sebab polis duk kejar dia, dia tak jawab. Panggil dia, dia tak jawab. Panggil setiausaha politik dia, dia tak jawab. Panggil setiausaha sulit, dia tak jawab. Kemudian polis baca pula malam bila wartawan tanya tentang kemungkinan dia akan didakwa esok, dia jawab, saya tak tahu apa-apa, saya masih lagi belum tak terima apa-apa. Jadi saudara-saudari kena bayang begini. Bagi pihak polis, sebaiknya saya faham dia tak nak buat kucak kacir ni, terutamanya dengan orang politik, bising. Kalau pagi tadi masa dia perlu dibawa ke mahkamah, tiba-tiba polis tak boleh cari dia. Kalau polis telefon tak dapat, tunggu kat mahkamah kononnya, tak? Ada ke beberapa kemungkinan? Pertama, kecoh satu Malaysia, polis kena marah. Mahkamah marah, kenapa kamu yang patutnya orang kena dakwa tu, kamu tak boleh serve awal and suruh dia datang? Itu satu, kecoh. Lagi boleh nak kena menjawab. Yang kedua, lagi teruk. Kalau orang kena dakwa, perlu dibawa ke mahkamah, kamu tak ada masa itu. Maksudnya mahkamah buat apa? Keluar waran tangkap. Tak ke kerja gila mahkamah keluarkan waran tangkap kepada Menteri Besar Ketika? Kecuali memang Sanusi nak suruh tangkap dia macam itulah. Jadi memanglah polis cari-cari tak jumpa semua. Lala bila dia dapat tahu, dia pergi tangkap lah. Baik dia tak cerita tau Sanusi. Dia tak cerita polis cuba telefon dia, cuba telefon sesiapa politik dia, seselit dia. Dia tak cerita. Dia cerita, oh, dalam Malaysia kini sudah tidak ada kebebasan bersuara. Awak tak ada. Yang kuduk maki gigi akulah, kata orang Kuanci. Kau suka dia nak kata apa? Nak bebas macam mana lagi bersuara? Segala jenis benda. Siapa dalam Malaysia ini yang Sanusi tak hina? Saudara-saudari. Okey. Dia tak cerita penuh. Sama juga cerita lapangan terbang Kulim ni. Dia duk beritahu kat orang. Kami Kajian Negeri, Menteri Besar dah hantar 3 kali surat. Sampai sekarang tak nak jumpa. Itu niat jahat tu sebenarnya. Sebab tak nak bagi kemajuan kepada negeri Kedah. Sebab ni dalam ayat Sanusi sendiri ni. Sebab dia dengki. Dia tak nak projek lapangan terbang ni berlaku masa kita jadi kerajaan. Ayat Sanusi. Dia tak cerita-cerita penuh. Bab tu, Allah Sanusi ni kan, kalau boxing saya dulu kan kickboxing. Pernah ajak kickboxing. Bab tu memang boleh terajang dia. Dia tak cerita-cerita penuh. Pakcik-makcik saudara-saudari tahu tak? Bila kali pertama cadangan lapangan terbang Kulim ni keluar? Bukan zaman Sanusi pun. Bukan zaman Kerajaan Perpaduan pun. Kali pertama Kerajaan Negeri Kedah menghantar surat kepada Kerajaan Persekutuan mengenai cadangan untuk buat lapangan terbang Kulim ini tahun 2015. Zaman menteri-menteri besar terdahulu pun, zaman Perdana Menteri zaman Najib lagi pun. Baik. Apa respons daripada Kerajaan Persekutuan masa itu? Kerajaan Persekutuan ada kekhawatiran tentang daya saing dan kebolehaksanaan projek ini. Jadi sebab itu benda tu tak boleh berlaku. Sebab benda ini dah dibawa daripada zaman 2015 lagi, maka tak ada jawapan. Dia tulis lagi. Kerajaan Negeri Kedah pesu lagi tak. Sehingga kan Menteri Besar dah bertukar berapa kali. 2015 bertukar, 2018 bertukar, 2020 bertukar. Dah 3 Menteri Besar bertukar. Kerajaan Persekutuan dah bertukar berapa? 4 kali. Daripada BN, PH, PN dan sekarang Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudari, jawapan dan komennya sama. Sebab itu benda tu sampai sekarang, buat apa nak pergi jumpa PM ke, nak jumpa saya? Jawapannya ialah yang kamu hantar dahulu itu, kita kuatir boleh dilaksana, kita kuatir ada daya saing. Hari itu, masa saya jumpa dia kat Kedah,
Saya beritahu kat dia, hantarlah kat saya study tu biar saya tengok. Sampai lani tak hantar saya sendiri. Itu aku jemput sendiri tu. Hantar kat saya biar saya tengok. Sampai sekarang tak hantar. Sebab saya rasa dia tak berniat pun soal nak buat lapangan terbang semua ni. Dia berniat untuk jadi hebat. Dia berniat untuk buat modal politik je. Kalau dia betul-betul, dia dah hantar lama. Saya dah 2 minggu jumpa dia. Hantar je lah. Kata benda tu hebat sangat. Sebab bila sampai, saya nak tanya 2-3 soalan yang Sanusi tak jawab lagi. Saya harap dia jawab lah dalam ceramah-ceramah. Kita orang sekarang ni bertukar macam boxing, tapi boxing dalam Facebook. Aku tanya, tunggu dia jawab macam mana. Dia komen, aku jawab dalam ceramah seterusnya. Baik, saya tak sempat tanya soalan-soalan ni kan. Saya pernah sebut, nak buat lapangan terbang ni, kena tahu sebenarnya siapa sebenarnya yang nak pakai kargo udara ni. Dia duk cerita kepada walaun ni seolah-olah kalau buat saja lapangan terbang kargo itu hebat berjaya. Sebab ini bukan lapangan terbang penumpang. Aku pun tak faham logik kok mana menjadi macam tu. Jadi saya tanya soalan seterusnya, ni siapa sebenarnya yang nak pakai lapangan terbang kargo ni? Cuba beritahu. Nak hantar apa, nak pakai apa? Sampai sekarang tak jawab dah. Saya nak tanya soalan seterusnya. Sebab nak buat lapangan terbang yang akan mendarat dan pakai lapangan terbang kargo itu, dia mesti ada daya saing ekonomi supaya dia tak bankrupt. Supaya dia boleh terus beroperasi, supaya dia buat untung. Baik, saya nak tanya, nak tahu untung rugi buat operasi hantar kargo ni, kena tahu berapa harga kargo udara 1 kilo. Ada orang kat sini tahu? Ada orang tahu berapa? Satu, kau nak hantar daripada Penang ke US 1 kilo kargo udara, berapa ringgit kena bayar? Ada orang tahu? Tak apa, jangan malu korang tak tahu. Sebab Sanusi pun tak tahu. Tahun 2019 dulu, sebelum COVID, harga dia lebih kurang RM19 sekilo lah macam tu. Jadi kalau hantar 100 kilo, jadi 1,900 dah orang hantar. Masa zaman COVID, charge itu naik mendadak menjadi lebih kurang RM100 1 kilo. Ini macam masa tu, jadi kira kapal-kapal terbang kargo ni dapat permintaan yang tinggi buat untung lah. Sekarang lepas COVID, harga dia pakcik-makcik tahu, adik kakak tahu turun berapa? Dia turun lebih rendah daripada zaman sebelum COVID 2019. Dia dah turun sekitar RM10 1 kilo. Baik. Jadi apa kena-mengena ni, walaun duk tanya ni budak-budak, jadi apa kena-mengena dengan lapangan terbang ni, apa nak kena? Kita nak tentukan daya saing dan kebolehaksanaan secara ekonomi. Sebab kita tak nak menatang tu jadi gajah putih. Kita nak pastikan kalau ada lapangan kargo sehebat yang Sanusi kata tu, ni syarikat-syarikat kargo udara ni dia mesti ada untung lah. Jadi untung itu mesti bergantung kepada harga, berapa harga kargo udara 1 kilo. Jadi macam mana nak untung saudara-saudari? Kalau daripada RM100 1 kilo, lebih kurang setahun setengah yang lepas, sekarang tinggal RM10. Saudara-saudari tahu tak? Syarikat yang paling sekarang ni susah, ya, yang berdepan dengan kesukaran ekonomi, ialah syarikat kargo udara. Baik, ni ada kena-mengena nak menjawab yang kehebatan Sanusi kata kalau buat lapangan terbang kargo maka hebat, maju. Saya nak jawab macam tu. Kenapa sebelum COVID dia RM19-20, mari COVID dia naik RM100, kemudian dia jatuh RM10 sekarang. Sehingga menyebabkan kargo udara, syarikat-syarikat kargo udara dia berhadapan dengan masalah kewangan. Kenapa? Zaman COVID, syarikat penerbangan penumpang tak boleh terbang. Sebab COVID, kan? Jadi masa itu, jumlah penerbangan udara sangat sedikit. Bila jumlah penerbangan udara itu sedikit, maka orang, peniaga, bila dia nak hantar kargo secara emergency daripada sini ke US ke Jepun ke,
Dia tak ada pilihan, dia kena pakai syarikat kargo udara. Jadi sebab itu harga dia naik mendadak lah. Sekarang ni semua orang boleh terbang. Jumlah penerbangan penumpang naik mendadak sudah hampir sama kepada zaman sebelum COVID. Bila kapal terbang penumpang ni makin banyak keluar masuk, saudara-saudara ingat, bila kita naik kapal terbang tu, kita duduk ke atas tau. Bawah tu kan letak luggage bag kita. Saudara-saudara ingat, dekat bawah tu hanya letak bag kita ke? Dekat situlah orang letak kargo. Sebab itu bila jumlah penerbangan penumpang naik balik mendadak, maka tawaran kepada kargo udara ni pun makin banyak. Bila makin banyak, sebab itulah harga kargo udara makin rendah. Kerana amalannya, syarikat-syarikat lebih banyak menghantar kargo udara pakai kapal terbang penumpang. Ngok punya Sanusi. Bab itu pun kau tak cek dulu. Siapa pergi beritahu kat dia ni, kita boleh buat lapangan terbang kargo khusus dan akan kaya raya. Mana ada dalam rantau ni? Cuba beritahu kat saya satu lapangan terbang kargo. Ni Sanusi kena jawab ni. Macam mana? Syarikat mana yang kamu nak tarik? Penerbangan mana kamu nak tarik? Suruh pergi letak dekat lapangan terbang ini. Dalam keadaan sebenarnya kargo udara itu lebih banyak menggunakan kapasiti penerbangan penumpang, bukan kargo khusus. Sebab itulah saudara-saudari, kalau hantar kajian kebolehaksanaan, hantar kajian ekonomi, hantar kajian daya saing, saya yakin memang kita tengok, kita kata, ini memang tak menjadi ni, buang duit je. Tak payah buatlah. Sebab tak masuk akal. Sebab industri pun tak berjalan macam itu. Industri pakai penerbangan penumpang untuk hantar kargo. Hanya dalam keadaan tertentu dan kargo khusus yang jumlahnya itu lebih sedikit yang pakai kargo khas. Jadi saya harap saudara-saudari faham. Tak? Kenapa saya sebut semua ni? Sebab saya nak menunjukkan orang mungkin nampak hebat atas pentas. Dia boleh ludah orang lain, pelekeh orang lain, dia boleh permainkan emosi orang, dia boleh hina, dia boleh pastikan orang rasa dia hebat. Tapi kehebatan sebenar seorang pemimpin ialah sebagai seorang pentadbir. Allah yarham Tun Razak dahulu. Ada ramai orang dah, ini tak ada lah yang muda-muda ni. Saudara-saudari pernah dengar tak Allah yarham Tun Razak berucap? Kalau ada zaman TikTok, kalau zaman Tun Razak ada TikTok, dia berucap mungkin tak viral kot. Sebab dia bukan seorang pemidato yang hebat. Tapi dalam tempoh hanya 5-6 tahun Allah yarham Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana kehebatan dia ialah sebagai seorang pemimpin dan mentadbir yang berwawasan. Dia tahu apa yang perlu dibuat. Dan banyak yang kita nikmati dalam negara ini adalah hasil peninggalan buah fikiran dia dan pasukan dia. Petronas buah fikiran dia. Felda yang dia usahakan. Sebab kehebatan seorang pemimpin itu ialah bukan daripada pidato dan syarahan, saudara-saudari. Ujian sebenar seorang pemimpin ialah bila dia mendapat kuasa, dia mesti menjadi pentadbir dan pemikir yang baik. Sebab itu saudara-saudari bolehlah orang ni UMNO ke dulu, kemudian sekarang ni Perikatan Nasional boleh buat lawak kata formula dan sebagainya. Saya sedikit pun tak berganjak kerana pada saya mutu sebenar seorang pemimpin ialah dari segi kebolehannya menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan masalah itu bermakna mesti ada kemahiran dan kepakaran. Jangan jadi macam Sanusi. Bising gebang pasal idea nak buat kapal terbang. Tak ke kena jadi bahan lawak satu Malaysia sebab soal industri kapal terbang kargo pun dia tak faham. Sebab itu juga bahaya bila kita masuk pilihan raya kali ini,
Kalau kita tak nyatakan kepada yang muda-muda ini pentingnya menilai secara adil kemahiran dan kebolehan mentadbir. Sebab kalau tidak, itu yang jadi kat Kelantan 33 tahun masih lagi negeri paling miskin. Sebab mudah untuk mereka bersilat tepih semua ni. Dia mentadbir lama, tak ada perubahan. Tapi bila orang nak tanya dia kenapa tak ada perubahan, dia akan jawab, oh ni bukan salah hamba ni salah kajian persekutuan. Semua salah orang lain, semua salah orang. Tak pernah jadi, apa guna kau jadi kerajaannya? Kalau kamu tak boleh selesaikan masalah, dan kamu tak selesaikan masalah kerana kamu malas untuk cari penyelesaian. Kamu malas cari penyelesaian, kamu malas untuk memahami masalah, akhirnya kamu cari jalan mudah bermain soal emosi, perkauman agama dan sebagainya yang merosakkan generasi yang akan datang. Jadi sebab itu, ini baru belum masuk penamaan calon lagi. Jadi insya-Allah kita ada lebih kurang 3 minggu lagi. Saya walaupun kerja gila lah macam ini, kerja tiap-tiap hari, habis pukul 5.6, cepat-cepat kena naik kapal terbang, datang ke sini, lepas tu habis ceramah pukul 12, mandi tidur, ambil first flight out, esok masuk office, ulang sampai ke pilihan raya. Memang kerja gila kau tanya saya. Tapi saya gembira. Sebab sebagai menteri, sebagai sebahagian daripada pentadbiran persekutuan, kami tak mempolitikkan kementerian-kementerian kami. Sehari-hari ada tengok ni, pegawai kementerian datang kempen. Tak ada seorang pun. Ada pengiring. Tak ada. Kita berkempen macam dulu. Dan cara yang paling baik ialah menerangkan dan menjawab. Sebelum ini, masa siang jadi kementerian, kita tak boleh campur. Sebagai menteri, tak boleh campur dengan soal kempen ni. Saya tak boleh jawab. Saya duduk tengok lah, la ilaha illallah, kau perbodohkan orang pasal terbang macam tu je. Jadi saya tak boleh jawab. Jadi sekarang ini, ada 3 minggu, lunyai aku jawab satu-satu. Tiap-tiap malam. Berani lagi buka isu baru, bukalah isu baru. Kita jawab tiap-tiap malam. Walaupun penat ni, dia seolah-olah Pulau Pinang dengan KL ni macam Putrajaya dengan Ampang je. Duk balik pergi. Tapi ia memberi peluang kepada kita untuk menjawab dan memberi pencerahan yang betul kepada rakyat. Sebab saya yakin bila rakyat dengar, rakyat yang ada akal boleh membandingkan, alah yang semua duk taksub dengan Sanusi tu ikut suka dia lah. Kita bercakap tentang generasi muda, pengundi-pengundi yang sayangkan negeri dan mahukan pentadbiran yang terbaik. Yang itu yang kita bercakap. Saya yakin bila mereka dengar, insya-Allah seminggu ke seminggu mereka akan boleh dapat membandingkan. Sebab sebelum ini geng-geng PN ni dia jadi hebat, dia rasa hebat dekat TikTok ke dekat mana-mana sebab kami tak ada peluang nak jawab. Kita tak salah gunakan saluran media kerajaan. Kita tak gunakan saluran kerajaan mengikut kementerian. Jadi kita tumpu saja kerja kementerian semua ni tak. Sekarang kami jawab, saya yakin insya-Allah Seberang Jaya akan kekal sebagai kubu kuat Pakatan Harapan dan Keadilan saudara-saudara. Baru ni kita dah terpaksa, baru ni kalau PKR je orang datang, daripada mana ni? Seberang Jaya. Semua tutup je sebab malu Afif, tak? Saya harap lepas ini bila saudara-saudari angkat seorang calon daripada PKR dan Kerajaan Perpaduan jadi wakil rakyat baru Seberang Jaya, saudara-saudari boleh bernafas lega dan megah balik. Tak ada Afif lepas ni. Orang Selangor dah ambil dah ada. Jadi insya-Allah saya doakan yang terbaik saudara-saudari. Kita perlu pergiatkan lagi penerangan, turun jumpa rakyat. Jangan sekali-kali tergelincir dengan cara mereka. Jangan ambil jalan mudah. Nak buat perubahan, nak jaga kebajikan rakyat, nak pastikan jasa dan amal kita itu diterjemahkan dalam kerja politik kita, memang bukan kerja yang mudah. Tapi kalau nak ambil jalan mudah, ikut Sanusi. Kalau nak ambil jalan yang boleh bawa perubahan, masanya itu lebih panjang dan berdikit-dikit.
Tapi saya pasti orang dalam PKR, dalam keadilan, kita dah biasa lah. Kita dah 25 tahun buat kerja berdikit ini. Walaupun orang pelekeh, walaupun orang buat macam-macam kat kita, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, kita mula boleh tukar sedikit demi sedikit. Perkara yang langsung tidak boleh pernah terfikir sebelum ini, insya-Allah dia akan jadi. Dan saya nak tutup dengan begini. Saya tahu orang selalu tanya, ni apalah dia, lawan kita lah. Dia tak ada modal, dia tak ada tunjukkan model kejayaan dia. Jadi kerja dia hina, dia maki, dia hina, dia kata tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Baik, saudara-saudari, petua saya, seorang ketua yang baik, yang berkesan, ialah seorang yang buat kerja dan melakukan perubahan tanpa gebang, tanpa bising dan secara bersama dengan orang yang dia bekerja, baik di pejabat ke, baik dalam politik ke, baik dalam masyarakat, sebab dia tak nak nama. Yang penting ialah perkara itu berlaku, perubahan itu berlaku dan rakyat dapat manfaat. Dan bila benda itu berlaku, rakyat tak sedar pun sebenarnya manfaat itu rakyat dah rasa. Dan rakyat hidup lebih baik, lebih sejahtera, dia dapat manfaat, tapi dia tidak perlu berterima kasih kepada siapa-siapa sebab dia rasa kita sama-sama buat. Ini bukan sebab pemimpin, bukan sebab parti, bukan sebab kerajaan. Itu petua saya, saudara-saudari. Sebab itu, dalam PKR kita semua tahu, orang boleh lanyak kita dan sebagainya. Sedikit demi sedikit, kita bina kekuatan. Sekarang ni tak ada orang persoalkan kekuatan kita, saudara-saudari. Dulu 10-15 tahun, macam-macam orang kata. Kawan dan lawan kata kat kita. Tapi kita bina kekuatan itu bersama sedikit demi sedikit. Sekarang ni, yang generasi baru ni, dia tak sedar pun dulu apa orang kata kat kita. Dia faham bahawa PKR adalah tunggak kepada kerajaan perpaduan. Itu cara dia. Mentadbir sebagai kerajaan perpaduan dan kerajaan persekutuan pun macam itu. Bukan nak tunjuk hebat, bukan nak buat bising, buat kerja. Dan bila perkara itu berlaku sedikit demi sedikit, rakyat dapat manfaat, akhirnya rakyat sejahtera, dia tak sedar pun sebenarnya perubahan itu telah berlaku. Macam itulah Tun Razak, saudara-saudari. Macam itulah insya-Allah. Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diingati satu hari nanti. Macam itulah misi kita dalam kerajaan dan masyarakat. Jadi, dengan saya ingat itu kata-kata semangat, saudara-saudari. Esok korang boleh cuti, aku kena sambung kerja. Jadi insya-Allah saya doakan yang terbaik. Terima kasih. Ini kubu kita. Ini tapak kita, saudara-saudari. Saudara-saudari ada tugas yang lagi berat daripada tugas saya untuk kita pertahankan tempat ini. Jadi dengan itu, saya doakan yang terbaik. Sese, Nandri, Vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.